Macam mana? TikTok macam mana? Live TikTok sekali dengan Facebook lah. Banyak komen maksudnya. Komen sini, komen sana. Kiri kanan. Itu kadang-kadang sangat. tak sempat nak baca. Saya tengok tu banyak lagi baca komen kat Facebook. Ya? Macam komen Facebook. Tapi jawab kat TikTok sekali lah. Okay, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Welcome to the Isbah Kingdom. Apa kau ingat Haji Walter live sekali je? Tadi kita dah live, sekarang kita live lagi. So cuma kali ni saya bersama seorang anak muda yang masih muda, yang masih melalui hidup yang keras. Seorang anak muda, anak jati Pahang. Betul tuan? Lahir di Pahang Pahang. Lahir di Pahang, membesar di Pahang si anak jati Pahang lah. So kalau kawan-kawan yang ada menonton ni daripada Pahang, inilah satu kisah realiti. Kisah yang menyayat hati. Yang akan menggegarkan hempedu dan juga pankreas masing-masing. Sebelum tu kita sound check dulu, kita tengok macam mana keadaan audio. Adakah kawan-kawan boleh dengar suara saya dengan jelas? Dan kalau boleh dengar dengan jelas, mohon komen di ruangan komen, type Isbah. Kita tunggu dulu kawan-kawan kita masuk kerana ialah hari Ahad. Mana ada orang nak buat kerja hari Ahad. Namun kita masih melawan di hari Ahad. Minta maaf kerana mengganggu hari Ahad, sedang berpelesiran dengan isteri. Namun saya tak peduli. Saya tak peduli sama ada, sebab anak jantan ni mesti, kalau bertembung antara kerjaya dengan keluarga, mana untuk anak jantan lah bagi tuan sendiri? Kerjaya. Adakah isteri tuan faham tentang perkara tu? Faham. Tuan telah mendidik lah. Ya, dah mendidik. Maksudnya bagi tuan family first tu untuk lelaki adalah apa-apa yang berkaitan kerjaya lah. Okey. So selamat datang Tuan Jaafar Abdul Hamid, Tuan Bahrom, Dr. Haji Mustafa. Dr. Haji Mustafa tu maksudnya anak kepada Haji Mustafa, bukan doktor Nama pensi sikit lah. Okey guys, kepada kawan-kawan yang mungkin baru pertama kali menonton, nama saya Azri, atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Saya adalah seorang usahawan yang makan di pinggan, minum di cawan, tinggal di atas Bukit Cendawan. So hari ini bersama-sama saya seorang anak muda lah. Mungkin ramai yang tahu, mungkin ramai yang tak tahu. Saya ada buat satu program. Saya namakan program ini adalah program pelapis CEO usahawan Bana. Matlamat dia ialah untuk melahirkan usahawan-usahawan muda yang bermula di jalanan, yang dihenyak sehingga berdaki baju mereka tuan-tuan, sehingga lebam baju mereka. Dan henyak dia sampai lunyai, sampai ke matu tumit dia, sehinggalah mereka ni give up, berputus asa dan balik ke kampung. Namun yang berada dengan saya, bukan semua orang terpilih untuk masuk live saya ni. Bukan semua orang. Betul tak saya tanya Iman sendiri ya, bukan semua orang terpilih. Hanya mereka yang terpilih. So Iman, kita beri tepukan tangan untuk Iman kerana terpilih. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Okay, so Iman boleh kenalkan serba sedikit diri saya lah. Assalamualaikum. Pertama sekali, nama penuhnya Muhammad Nur Iman lah. Memang Muhammad Sagawi. Boleh panggilan dia Iman lah. Untunglah maksudnya membawa nama keimanan ni. membawa nama berkaitan dengan iman ni mudah tak, Man? Dia ada barakah sikit lah. Tapi cuma jangan kerap kali memakai seluar pendek. Sebab nama Iman. Tak sesuai lah. Antara cabaran nama Iman ni ialah tak boleh pakai seluar pendek, merata-rata lah. Betul. Sebenarnya itu satu kelebihan tau untuk Iman sebenarnya. Macam orang lain nama dia Fakrul, nama dia Syiddi, nama dia Bahrom, dia boleh pakai seluar pendek sebab dia tak ada kaitan dengan nama. Tapi Iman mencabarlah mencabar. Okey, sambung. So, seterusnya
Saya berasal dari Pahang lah. Ataupun daerahnya Temeloh lah. Temeloh, orang Ataupun Temeloh. kampungnya Caruk Puting. Caruk Puting, okey. Jangan sebut nama kampung sebab dia risau ada yang keliru. Puting tu. Nama Okey. tak kira, nama tak berapa elok lah. Nama tu nama kampung saya lah. Berasal daripada Caruk Putih. Sebelum ni kalau bekerja nak kerja kedai uncik lah kan. Lepas SPM nak kerja apa ni, Alam Flora kan. Alam Flora ini yang kita katakan ni. Alam Flora, Alam Flora. Bekerja pembersihan lah maksudnya. Pembersihan. Ada masuk longkang semua. Saya pernah cuci longkang. Dan longkang petak yang besar tu kan. Kadang tersumbat kita cuba clearkan lah. Mesin rumput, macam tu lah tepi jalan. So macam keluarga sendiri datang daripada latar belakang keluarga macam mana? Adakah anak bangsawan yang lahir di dalam Range Rover ataupun lahir di dalam pinggan? Latar belakang keluarga kan. Mak ayah saya kira bukan orang yang bangsawan lah. Bukan yang lahir dah ada kereta. Sebab saya pernah juga hidup zaman ayah saya dah ada, saya yang kelima kan. Tapi masih tak ada kereta lagi lah. Maksudnya kereta dah ada, pernah jual, tinggal lori je. Tu ayah, akak saya nak belajar ke Rompeh, nak cari kereta pula. Macam tu lah, maksudnya bukan yang dah ada kereta lah. Macam Iman sendiri adik-beradik berapa orang, Man? Saya ada balik 9 orang. 9 orang? Campur mak dengan ayah boleh main bola? Boleh main bola. 9. Itu kelebihan Iman sebenarnya. Dia satu pasukan bola sepak lah. Okey Man, saya sendiri pernah sampailah ke kampung Iman. Kan? Saya pun tak sangka sebenarnya Jauh itu. sedalam itu sebuah kampung. Dalam, sangat dalam guys kampung dia. Kampung dia dalam, dia membawa ke 8 kaki. Dalam guys kampung Iman. So Man, boleh cerita sikit Man, titik tolak sekarang ni. Okey, sekarang ni Iman boleh bagi tahu sekarang ni Iman buat apa kat sini? Kat bagi tahu ni lah. Kat sini Iman buat apa? So sekarang saya bersama ni lah, sifu saya ataupun mentor saya. Abang ayah lah. Kat sini yang mana Azri Water lah kan. Belajar untuk belajar bisnes lah. So kat sini dia kali pertama saya masuk memang Azri Water, memang program di bawah Azri Water ni kata kerja asas dia buat sales secara direct selling lah. Face to face marketing lah. Face to face marketing kan. Yang mana kena jumpa stranger dan direct macam tu lah kan. Bukan di handset, bukan di WhatsApp lah. Itu okey, apa ni titik tolak dia Man? Titik tolak maksudnya. Macam mana boleh saya boleh ke sini? Ke sini tu apa cerita dia? Cerita dia. Sedangkan Ceruk Puting, Cenor dengan Lembah Kelang ni satu perjalanan yang jauh. Boleh mengambil perjalanan lebih kurang 2 marhalah. Kan? Betul. Macam mana boleh datang sini tu? Apa cerita dia tu? Titik tolak dia. Okay, so yang pertama sekali sebab saya memang minat lah, ada minat dalam perniagaan ni lah. Pernah jual pomek, jual jam. Pomek cari yang paling murah sampai tak ada brand tau. Maksudnya dulu mindset nak jual murah lah. Jam murah lah, macam tu. Sama lah macam kebanyakan mindset orang. Ya, betul. Nak berniaga dia jual benda murah. Ini memang normal lah. Tu skill yang kita ada kan masa tu. Jual murah kan. Tapi bila tak jumpa jalan kan, tak tahu macam mana nak buat, adalah saya ambil langkah untuk bekerja lah. Sebelum saya dah dapat kerja lah. So sebelum saya masuk kerja tu, raya kan masa tu kan. Abang ipar semua balik. So abang ipar saya lah, dia bagi tahu. Abang ipar lelaki lah? Lelaki lah. Abang ipar lelaki lah. So dia bagi tahu lah, Azri Water ni dia ada bina team usahawan muda. Dan abang ipar ni dia sebenarnya dia kenal saya ke macam mana? dia kenal tuan lah. Kenal dekat mana tu? Dia follow kat Facebook. Abang ipar follow kat Facebook lah. Dia tahu lah apa yang tuan Azri Water buat semua kan. Kali pertama dia sebut, dia kata jual tepi jalan lah. Saya tu macam kita orang kampung kan. Tapi nak, kalau boleh nak kerja yang best, yang senang tapi gaji okey. Macam tu kan. Tapi bila dengar jual tepi jalan macam jual tepi jalan boleh ke kan? Tapi bila dia kata, tapi budak-budak Azri Water ni jangan pandang lekeh lah. Sebab dalam poket 5K, 4K, 5K tu biasa lah. Saya pun macam,
4K 5K. Kalau kerja kilang 2,500 kan. Saya tak peduli lah kalau duit. Kalau duit saya sanggup lah buat apa saja lah. Oh, saya maksudnya punya Iman style lah. kira mata duitan lah. Kira mati duitan. Memang suka duit. Tengok guys, memang jujur. Walaupun nama dia, inilah kelebihan nama Iman, dia jujur orang ni. Iman memang cintakan duit lah. Cinta. Tapi tak apa sebab tak ramai orang dia berani bagi tahu dia cintakan duit. Dia suka duit, tak ramai orang berani cakap. Iman kira berani lah. Berani Nah, kira berani. Tahniah Iman. Sebab Okey, kan, kita tahu kita susah. Sebab ada duit kita boleh bantu mak ayah kita lah first. Dan kita pun lebih mudah lah. Lepas tu 4-5 ribu tu banyak lah bagi saya. So sebab masa saya lepas SPM pun saya nak cari kerja pun susah kan. Kerja dalam Flora boleh dapat 900. Kira saya balon je lah asalkan ada duit untuk saya. Oh, maksudnya Iman ni jenis tak memilih lah. Nak jenis Kotek sampah ke, cuci longkang ke, whatever it takes lah. Dapat duit, enyak je. Saya boleh dapat duit, saya kerja je lah. Okay. So daripada situlah, daripada Abang Ipar yang lelaki tadi ni, maksudnya Abang Ipar ni kahwin dengan kakak Iman lah. Kakak Iman tu perempuan lah. Perempuan. Okay. So maksudnya lepas Abang bagi tahu tadi, jadi Iman datang lah. Datang ke office di Desa Pinggiran. Desa Pinggiran Kajang, Iman lapor diri. So mula-mula expectation Iman sebenarnya. Expectation. Contoh macam mula-mula saya bagi tahu, adakah bila nak belajar dengan saya ni, adakah saya bagi tahu dalam sebulan terus kaya ataupun berapa lama Man supaya semua orang tahu macam mana saya didik dekat sini. Saya terus terang saya cakap, Iman, berapa lama tempoh untuk kita berjaya jadi usahawan ni? Terang dia kata untuk berjaya 10 tahun lah. Jangan masuk susah. Tapi sanggup lah. Saya tak ada paksa kan. Saya daripada awal saya dah cakap betul. Benda ni susah. Betul. Kalau rasa tak boleh, balik kampung terus. Malah ramai yang kata nak pergi Dobi lepas tu hilang terus. Betul tak? Kan? Betul. Okay, tapi maksudnya Iman memang tak kisahlah lama. 10 tahun punya perjalanan Iman. Even sekarang ni Iman dah berapa tahun kat sini? Saya dah tahun ketiga, 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. Okay Man, kita sendiri melihat Man, dalam perjalanan kita bina pasukan sales ni, Iman sendiri tengok ramai yang datang dan pergi. Ramai. Iman sendiri tak ada terdetik ke di dalam hati ni rasa nak give up? Sebab jual barang tepi jalan, lepas tu nak kena bina tim, berdaki, ketiak apa semua. Tak ada ke terdetik dalam hati? Ini jujur je lah. Jujur. Jujur secara langsung. Okay, so okay. Bila saya datang sini kan, saya banyak Tuan Azri sebab saya sempat zaman orang kata ingat Tuan Azri, kira rapat dengan Tuan Azri kan. Tuan Azri, saya ingat satu benda lah kan, Tuan Azri cakap, yang Tuan cakap, kalau bisnes ni mudah, nescaya ramai lah yang buat. So memang lumrah dia lumrah dia kalau buat perniagaan ke bisnes ke, dia memang tahun yang lama lah, 10 tahun. Memang ada susah. Ada orang 7 tahun, 8 tahun kan. Jadi maksudnya bila saya bagi tahu realiti tu, Iman punya expectation tu betul. Betul. Dia tak salah expectation. Ada ramai orang dia letak expectation dia tinggi. Dia jangkakan 3 tahun dia akan pakai BMW. Tapi saya dah pasak, dah tanam dalam kepala otak korang bahawa perjalanan ni lama. 10 tahun. Betul. Kemungkinan 10 tahun pun belum tentu menjadi. Mungkin 20 tahun. Mungkin 20. Mungkin 30 tahun. Betul tak? Tapi siapa yang dia rasa kejayaan ni memang dia suka, memang dia pilih untuk jadi usahawan, dia boleh lalui lah jalan ni. Betul. Maksudnya tak pernah rasa macam nak give up ke? Tak lah, sebab kalau dari segi buat jualan kan, saya first time saya masuk sini, saya ada rekod lah saya punya jualan income semua 300 lebih lah kan. Tapi saya berfikir macam, kalau 300 lebih, saya buat bisnes. Masa mula-mula 300 income? 300 income. RM300 guys income. Masa mula-mula menjual di jalanan, income 300. Sini kita tak cerita bulan dan bintang. Ini realiti. Tapi saya berfikir kan, kalau saya masih lagi income 1000, income 300, baik saya ambil kerja kan, 2000 lebih. Lepas saya buat lah. Saya buat. Kita fikir macam, sebab kita punya ni kan, bukan sekadar kat bawah, kita ada opportunity je. Sampailah saya boleh konsisten 4,000, 3,500 ke 4,000. Macam tu lah. So saya tak ada rasa nak give up lah. Cuma biasalah kali pertama kita jadi leader, bila kita start grow, untung.
Itu kali pertama kita tak ada ramai sangat pun kan, 3-4 orang kan. Tapi dah tak ada semua. Tu kita rasa macam ni sikit lah kan. Macam sedih sikit lah. Tapi kita sendiri lah kena kontrol emosi kita untuk bina balik kan. Sebenarnya runtuh tu bukan sebab kita tak power, tapi kita belum mahir dan belum buat kerja rekrutmen tu sehabis baik. Kan? Baru 4 orang saya tak ni lah konsisten. So kat sini Iman belajar bukan sahaja menjual lah. Belajar bina pasukan, urus pasukan. Sebenarnya mana lagi susah, Man? Jual barang ke bina pasukan? Bina pasukan tu lah lagi susah kan. Daripada sebab apa bina pasukan susah? Sebab kita kita berhadapan dengan manusia. Kita menjual pun manusia juga tak. Tapi maksudnya bila kita ada pasukan tu kira produk kita lah. Kira kita punya bank lah yang kata kan. So kita menguruskan manusia. Kita bukan menguruskan robot kan. Macam tu lah bagi saya. So manusia ni ada emosi lah. Manusia ada emosi dia. Sebenarnya saya punya formula macam ni, Man. Dan kawan-kawan semua kan. Bina tim ni memang susah. Sebab jual barang tak kaya, Man. Bina tim baru kaya. Dan nak kaya memang susah. Sebab tu bina tim memang susah. Tapi siapa dapat bina tim, dia akan kaya. Itu rules dia. Sebab ramai orang ingat nak kaya senang, tapi nak kaya memang susah. So kalau Iman bina tim tu susah, memang betul lah kan. Dan untuk makluman semua, Iman cuba main cerita, Man, pengalaman sampai meniaga sampai ke Singapura, Man. Cerita tu pengalaman tiba-tiba dapat arahan pergi Singapura. Sini keras. Naik. Arahan. Pernah lah ada Tuan Azri arahkan untuk pasukan pergi ke Singapura lah, berniaga. Arah je kan? Arah. Masa pergi Singapura, orang kata berjalan ni berniaga. Lepas tu masa pergi Singapura, ada ke diberikan duit minyak ke, bagi tahu duduk mana ke, bagi tahu nak berniaga kat mana, ada bagi tahu tak? Tak ada, semua independen lah. Kita ada team, kita bekerjasama dengan team, kat mana nak duduk, macam mana duit tu kita independen lah. So masa tu dapat arahan tu, masa saya tengah balik kampung. Saya kat kampung. Gimana kampung? Kat kampung. Tengah kata ni lah, kata jumpa saya rasa tengah on the way rasa. On the way. Tuan Azri masa tu katanya Tuan Azri baru nak naik office. Nampak ada Tuan Daus saya bercangguk kat. Tu Tuan Azri terfikir Singapura. Lepas tu Tuan Azri telefon saya, Iman, nanti buat tarikh sekian-sekian ke Singapura, boleh? Saya cakap, tergedu sekejap lah. Tapi saya fikir Singapura, saya pernah ke Johor kan. Pernah jual dengan orang Singapura kan. So Singapura ni sebenarnya drop pun ada potensi ke sebab ada punya mata wang kan. Okey. Maksud saya okey dah. Lepas tu berbincang dalam tempoh seminggu buat pasport semua. Terus ke Singapura. So dekat Singapura tu berapa lama? 24 hari. 24 hari tak? 24 hari. Masa kat Singapura, Man, bawa balik berapa, Man, income, Man? Income saya berjaya bawa balik RM10,000 lah. RM10,000 bersih Ataupun detailnya tapi berbaloi lah. kan? Sebab kalau berbaloi lah sebenarnya dia antara kalau kena tangkap masuk penjara sana, Man, kan? Risiko dia lah. Itu pengalaman lah. Tapi memang saya dah plan lah tu. Kalau korang kena tangkap, saya pun cakap I don't know. Saya memang dah plan lah. Kalau tiba-tiba dia cakap, Tuan, kita orang kena tangkap. Siapa? Awak siapa? Saya akan letak telefon, cakap tak kenal. Hidup ni keras. Okey guys, kawan-kawan yang menonton ni, ada ke apa-apa soalan nak tanya? Saja je saya sembang. Sebenarnya saya dah lama tak jumpa Iman ni. Berapa lama, Man? Okey, untuk makluman, Man, Iman ni dia baru kahwin tau. Okey, kita bagi tepukan pada Iman. Ucapan apa ni, selamat pengantin baru Terima kasih. Kalau orang selalu katalah berniaga tepi jalan ni, Man, tak ada masa depan. Kalau jumpa mak mertua pun, siapa nak? Ahli muzik, dia kata. Kan, peniaga jalanan.
yang jual keripik. Kan? Jual barang pergi jalan. Betul tak? Betul. Tapi Iman telah membuktikan walaupun niaga tepi jalan boleh berumah tangga, Man. Macam ni Iman buat tu. Maksudnya Iman kahwin ni, duit semua daripada sale jual barang tepi jalan lah. Masya Allah. Semuanya daripada sebab ini lepas SPM. Bukan SPM, lepas habis belajar diploma. Ini yang pekerjaan. Oh, Iman ada saya. diploma? Ada diploma. Ada diploma, guys. Diploma apa tu, Man? Acuan. Acuan. Diploma, ada ke diploma acuan? Yang maksudnya yang karipap apa semua tu? Dia acuan. Kalau dia punya itu acuan kekal. Acuan kekal? Saya pun tak apa pandai. Saya belajar tapi kalau mengikutkan dia punya acuan ni, macam buat tayar pun dia kira acuan juga. Oh, macam buat Iman, kuih pun acuan ke. Diploma tu belajar macam mana? Belajar buat pengacu tu ataupun mengacu? Dia ada lebih Macam mana? Geram kita dia buat belajar. acuan tu lah. Buat acuan tu guna AutoCAD apa semua. AutoCAD. 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 Kucing automatik. Kucing automatik. Perkara dia kan. Okay, so maksudnya lepas tu Iman kena meniaga tepi jalan, kumpul duit lah, kahwin. Kumpul duit lah. Macam isteri sendiri tak kisah ke kahwin dengan penjual jalanan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat jenis yang kata mudah kan. Kali pertama saya masuk sini pun dia pun pening ke kan. Azmi Bahrain molding. Moldi. Ya tu. Berkaitan tu. Dia ada banyak bahagian dia. Bahagian dia. Kenapa Iman tak kerja bidang yang Iman belajar? Sebab saya belajar tu pakai PTPTN ataupun KWSP? Dia KWSP tak boleh. Ya kau apa ni IKBN kan. Bawa belia. So tak ada PTPTN. Tak ada bayar, free. Alhamdulillah. Bayar free. Patut tak hargai. Sebab tu saya memang kalau free ni tak boleh. Zaman sekarang jangan bagi free. Hanyak dia orang je. Hidup ni keras. Elang tak ada free. Dapat elang lagi. Maksudnya ada pergi tu bukan nak belajar sebab ada tempat lah nak hidup kan. Betul lah. Sebab itu tengok orang belajar kita pun nak belajar. Tapi rupanya kita tak suka belajar. Iman kira belajar tu sebab ikut orang lah. Okay, Man. Ada Syazali tanya, Iman jual macam mana? Okay, Iman boleh buat sikit tak role play? Jual macam mana? Okay, contoh saya lah. Saya ni, kata saya tengah duduk. Iman daripada sana kan. Contoh Iman bangun dulu. Iman datang. Buat real. Macam mana Iman tegur orang yang tengah minum? Intro lah. Lepas tu Iman pergi sampai Iman duduk dengan dia kan. Intro je lah. Okay. Intro lah. Macam ni sikit. Tuan, Assalamualaikum. Salam. Maaf ganggu tuan. Nama saya Iman. Daripada sekian-sekian. So, Alhamdulillah tuan. Untuk hari ni kita ada bawakan berita gembira lah. Untuk semua orang. Memang saya nak jumpa 10 orang je. Untuk kongsikan berita gembira ni. So, boleh tuan pinjam masa 3-4 minit saja, InsyaAllah. Untuk buat perkongsian ni. Macam tu. Macam tu. Lepas tu kalau orang tu kata, tak apa. Kalau dia kata tak apa? Orang kata dia reject tak apa? 3-4 minit je tuan. So sebab program ni kita nak jumpa 10 orang je hari ni. So tuan yang handsome nama apa? Maksudnya kalau dia reject tu, dia kata tak nak, Iman cuba lagi lah. Cuba lagi lah 3 kali. Oh 3 kali? Sebab apa 3 kali? Dia 3 biasa ispa. Dia yang kita belajar kan, we be closing kan. Dia 3 kali. Kalau 3 tak nak, kita kena cepat lah. Sebab 3 kali 3 kali kalau dia reject ke, tapi kalau kita minta lagi, kita dah buang masa kat situ lah. 3 kali dia minta. Kali pertama, kita dah minta dia kan. Kali kedua. Maksudnya bukan 3 kali ni bukan try close dia 3 kali. Bukan. Nak try approach pun mesti try 3 kali. Untuk close approach pun 3 kali. Closing ada 2. Closing. Satu nak closing untuk kita pitching dia. Satu lagi nak closing untuk pitching barang tu. Betul. Saya baru tahu. Terima kasih Man, didik saya. Okey, so lepas tu Man, pengalaman pahit ada dalam menjual ni? Pengalaman ada lah Apa antaranya? Antaranya kalau pergi rumah ke rumah tu, yang pernah sekali yang kun fayakun tu tiba-tiba.
Kan? Oh, maksudnya orang Dia- ceramah iman. Orang ceramah kita. Dia kata tak ada masa depan. Sebab bagi dia nampak kita ni tak ada masa depan lah. Betul lah apa pandangan dia kan. Tapi pandangan kita Tapi- ada pandangan kita. Kan? Oh, ada orang dia cakap apa yang Iman buat ni tak ada masa depan. Betul. Tapi adakah orang tu sudah berada di masa depan? Betul tak? Betul. Something to ponder lah kan. Kadang-kadang ada orang dia kata, kau buat ni tak ada masa depan lah. Tapi yang dia cakap dengan kita tu, dia cakap dengan kita pun masa tu waktu itu. Bukan dia kata, jap aku nak pergi masa depan, jap tengok kau punya masa depan. Lepas tu dia pun masuk dalam almari dia, laci buka laci. Dia terus jalan laci tu. Lepas tu dia pergi kepada masa depan. Lepas tu dia tengok mana Iman. Oh, Iman akan jadi. Lepas tu dia jalan. Lepas tu dia terjun balik. Dia keluar daripada laci. Saya dah pergi masa depan. Kalau macam tu kiaci jugalah, betul. Ini dia pun ada kat situ, kepala bana dia. So nama Iman ni memang insan yang gila duit. Sepupu saya nama Iman ni satu hari 3-4 hari kerja sekali, kadang-kadang 1K. Betul Man. Maksudnya ada kajian menunjukkan nama Iman ni gila duit. Okey Man, jadi sekarang ni Iman punya planning macam mana Man? Planning. So kita dah ada 3 kali PKP. Masa PKP, macam mana Man? Pengalaman tu PKP Tak boleh keluar berniaga, direct selling. Kali pertama bulan 3 kan. Bulan 3 2020. 2020. Saya baru balik daripada Kedah tu. Road trip kan? Sempatlah berjalan ke Thailand sekejap. Guys, untuk makluman, dia orang ni dia berniaga. Dia akan pusing satu Malaysia tau. Dia bukan berniaga tunggu lah. Macam kebanyakan daripada kita tunggu cuaca tak pelok ini. Ekonomi tak okey, tak ada. Dia orang punya konsep dia attack the market. Dia pusing satu Malaysia. Itu yang bila dah habis pusing satu Malaysia, itu yang pergi Singapura tu. Kan? Lepas tu okey Man, bila Corona bana ni, PKP tu macam mana perasaan masa tu? Ada rasa menyesal tak pilih jalan ni, hidup ni? Ada rasa menyesal sebab Tuan Azri selalu pesan, Tuan Azri lagi banyak pesan Tuan Azri, apa saja masalah kita kena solve kan. So jangan kita terlalu berfikir tentang masalah kita lah. Baik kita berfikir, kita gunakan tenaga kita tu untuk berfikir macam mana nak selesaikan. So PKP tak boleh nak keluar. So kita ada database kan? Database customer. Macam follow up lah. Follow up. Maksudnya penting lah Man database ni Man. Database penting. Database penting dan kita kena jaga lah. Keep in touch lah. Keep in touch. Macam mana cara Iman keep in touch dengan database tu? So kita selalu WhatsApp dia. Ataupun kadang sebab kita bila direct approach ni, sebab dulu kan pernah sekejap buat online kan. Buat boiler kejap kan. Lain lah customer yang pernah kita jumpa. Tak pernah jumpa dengan customer yang pernah jumpa. Ada bonding ha. Ada bonding ha. Kadang-kadang kita sendiri teringat, lama tak tanya khabar puan-puan ni kan. So kita WhatsApp dia, Assalamualaikum puan, apa khabar? Ataupun setiap hari kita hantarkan satu benda yang bermanfaat lah. Benda macam belas satu tips apa-apa kan. Maksudnya belas konten dekat database. Guys, satu ilmu guys daripada Iman. Terima kasih Iman didik saya. Iman dia jaga database dia ialah dia ada personal touch dengan semua database dia. Maksudnya kalau isu semasa, contoh katakanlah waktu kes naik, Iman akan buat satu ayat bagi tahu tips penjagaan, penjarakan sosial apa semua. Lepas tu sambil tu Iman doakan diorang ini lain guys. Ini satu cara kaedah yang luar biasa. Kan, maksudnya kita treat orang tu dia bukan customer kita. Kan, kita treat dia sebagai a part of the family. Part of family. Maksudnya bila Iman buat macam tu, kesan dia apa Man? Adakah setiap orang ni dia akan ada sentiasa repeat? Kalau jualan pun ada. Tu panggilan dia pun kadang kita panggil dia abang je semua. So sebab kita dah dapat. Ada yang anggap Iman macam anak sendiri tak? Pun ada juga. Ada? Kan? Jadi macam anak angkat?
Dia tak ada dia angkat, tapi dia suka lah bila kita kongsi apa semua. Dia puji lah jarang anak muda macam ni semua kan. So kita tak ada lah nak bangga-bangga, cuma kita alhamdulillah, terima kasih, tu lah. Tapi dia suka lah. Kadang-kadang ada yang nak bagi duit belanja sebab dia dah anggap sebagai anak kan. Macam tu lah. Jadi patutlah dia orang ni, baru saya tahu. Patut dia orang ni tak ada seal pun tak kisah. Rupanya ada orang bagi duit belanja, kepala bana dia orang. Guys, kepada customer, jangan bagi duit belanja kat budak-budak ni Sebab kalau dia dah ada duit belanja, buat apa dia nak buat sale? Ini yang akan menjahanamkan perkara ni. Tolong guys, jangan bagi duit belanja. Jangan bagi pecahan kat dia orang ni. Faham tak? Enyak je dia orang ni. Hidup ni keras, tak ada duit belanja. Ingat ni sekolah apa duit belanja. Sugar daddy. Aduh, patutlah ada yang tak ada seal pun relax. Rupanya makan subsidi daripada customer. Orang suruh meniaga. Jumpa customer meniaga, bukan pergi jadikan mak angkat. Ini bahaya guys. Ini dinamakan ekonomi. Okey, so Man, soalan tadi tu tak terjawab. Ada tak rasa nak putus asa? Tak ada lah. Tak ada, tak pernah? Tak ada pun. Habis bila tengok kawan-kawan yang pada rapat ni, duduk satu hostel, kita faham konsep touch and go. Pergi datang dan pergi. Touch and go bukan lah. Maksud Iman masih percaya dengan bisnes ni? Sebab kita nampak kan, kita punya bisnes ni macam mana pergi dia semua. So cuma kita kena tengok diri kita lah, effort setakat mana kan. Sebabnya dalam bisnes ni bukan belum ada yang tak menjadi. Dah ramai juga yang menjadi kan. Yang dari segi income, dari segi mobility, dari segi kehidupan kan. So cuma kita kena siapa yang buat lah, siapa buat dia dapat lah. Betul. Sebab kadang-kadang itu saya cakap kepada, tak kisahlah budak-budak ni ke, kepada semua orang yang berniaga kat luar sana, kalau korang buat satu benda, make sure buat satu benda tu sampai jadi dulu. Lepas tu baru nak buat benda lain buat. Sebab kalau kita datang satu tempat, kita tak buat pun tak menjadi, apa jaminan kita buat benda lain akan menjadi? Betul tak? Saya bukan nak suruh Iman stay ni. Iman nak berhenti pun tak apa, saya tak peduli. Faham? Tapi macam tu lah saya cakap. Contoh Iman ada kat sini. So kat sini kita ada macam-macam sharing, tunjukkan cara, kita belajar mengurus, belajar bina pasukan, belajar menjual. Ada macam-macam akses kat sini. Tapi kalau semua akses yang ada pun kita tak boleh berjaya di sini, jadi apa jaminan dekat luar sana kita boleh berjaya? Betul tak? Sebab saya tak peduli kan, betul lah Man? Saya tak peduli siapa nak berhenti ke apa benda. Sebab saya ada vision. Saya nak bina tim ni. Betul. Jadi siapa pun give up, saya akan terus bina tim ni. Itu je. Jadi sama juga kalau Iman ada tim. Itulah prinsip Iman kena buat kan. Iman captain of the ship. Sekarang tim berapa orang? Tim ada 3 orang termasuk saya. 3 orang ahli pasukan. Iman tahu tak? Iman tahu tak? Kat luar sana ada orang yang umur dia 50 tahun pun dia tak ada pengalaman manage 3 orang Man. Faham tak? Manage team sales 3 orang. Kan? So Iman masih muda. Umur berapa? 25. 25, masya-Allah. 25 katakanlah. Iman sekarang 25. Iman cuba jatuh bangun buat benda ni, buat bisnes ni, bangunkan tim apa semua. 10 tahun Man Iman buat benda ni, tiba-tiba lepas 10 tahun Iman capai dapat buka company sendiri, income 100,000 sebulan. Okey tak? Masa tu 10 tahun daripada sekarang, umur Iman 35 tahun. Okey tak? Okey. Faham tak? Faham. So peluang tu ada. Nak dibandingkan dengan orang yang dia tak buat bisnes, dia tak ada chance tu, tak ada. Dia limit. Tapi kita buat bisnes, kita tak ada limit on the income. Saya mana kita cuba try. Dan berapa ramai kita tengok kat luar sana, umur 35 boleh income dia 100,000 sebulan. Kalau Iman kerja kilang dulu, 10 tahun kerja boleh jadi apa? Berapa jauh boleh pergi? 10 tahun kerja. Supervisor. Berapa income? Tak tahu, 3,000 lebih ke. Nampak? Tu beza dia. Beza. Tapi untuk kita capai 10 tahun nak capai tu susah tak? Susah. Sebab memang susah nak dapat income 100,000 kot. Yalah. Betul? So itulah sebenarnya, ada kala ketika kita rasa macam down, kita rasa macam nak give up, so kita ingat pasal benda tu. Ini harapan, tapi kena buat lah.
Kan? Kena selalu konsisten. konsisten lah. Progress. Dia kena dua benda. Dia kena dayung dua-dua, betul? Menjual pun kita kena dayung, membina tim pun kena dayung, betul? Kalau kita dayung dua-dua, apa jadi? Ke depan lah. Tapi kalau dayung sebelah je, betul kan? Kita dayung sebelah ni, menjual je, pusing situ je lah. Tak ke depan pun. Tapi ataupun bina tim je, tapi tim tak ada sale, tu pusing situ juga. Tapi kita fokus dulu, menjual dan bina tim. Sam, kita ke depan, zoom. Sam, zoom. Macam tu lah konsep dia. Okey guys, Rahim, Bang Azri, macam mana nak jumpa abang? Saya nak masuk bidang niaga. Rahim, tak payah Rahim, susah Rahim. Sekarang ni Rahim kerja apa? Saya rasa tak payah. Yang buat bisnes ni ramai nak berhenti Rahim. Jadi Rahim janganlah. Tanya Iman ni, Iman. Rahim ni nak belajar berniaga. Susah tak? Cakap dia realiti. Apa Iman kena buat setiap hari? Cuba cakap. Cuba cerita rutin. Mula daripada pagi macam mana? Pagi, mula daripada pagi bangun kan. Bangun tak payahlah, kepala leban. Sampai ke office pukul 8. 7.30 sampai ke office kan. Tu kita ada meeting, sesi meeting kita sampai pukul 9 biasa lah, 9. Kita kat situ kita bina energi lah. Lepas tu pukul 9 tu dia start keras. Kena keluar dan setiap hari kita jumpa stranger lah. Jumpa orang? Direct approach. Sampai pukul apa? Sampai pukul 5. 5 petang? 5.30 macam tu lah. Setiap hari? Panas, redup, hujan semua? Kalau panas, okey lagi, kita boleh berniaga lagi. Kalau hujan, kita tak boleh berniaga tempat awam. Kita kena pergi mall, kena pergi tempat-tempat yang... Masuk bangunan lah? Bangunan lah. Tapi... Lepas tu sehari kena jumpa berapa ramai orang? So setiap hari 1,000 orang lah. Kita kena 1,000 orang? Tegur 1,000 orang? Tegur lah 1,000 orang. Dengar tu Rahim Ryan sanggup? Tegur 1,000 orang? Tak sanggup. Orang nak berniaga pakai handphone dia, story kecil-kecil, tak payah jumpa orang. Kusyari, alhamdulillah bang, bulan lepas saya berjaya jual barang 100,000 cash. Tahniah Kusyari, semoga terus konsisten. Okey. Ada apa lagi mana pengalaman lah nak kongsi untuk dia orang, kalau yang muda-muda yang tonton, kalau nak jadi usahawan, apa nasihat Iman? Okay, Iman dah boleh nasihat dah. Oh, boleh. Yelah, Iman dah 3 tahun. Ada pengalaman. Dah boleh nasihat dah. Untuk dia orang yang baru nak start. Sanai lah nasihat ni. Untuk yang baru nak start. Baru nak start jadi usahawan. Yang pertama, saya selalu ingat apa yang pesan Tuan Azri kan. Apa, bila kita dah pilih satu kerjaya dan bila kita dah start buat, bagi masa pada diri kita lah. Sebab ramai yang datang sini kan. Ramai yang datang sini nak berniaga. Tapi tak nak bagi masa. And 10 hari kita dah 10 hari dah give up kan. Tak sampai 10 hari pun dah give up. Sebab kalau kita tak bagi masa ataupun tak bagi ruang untuk diri kita, kita susah nak dapat ilmu baru. Macam tu lah bagi saya lah. Syakur Harun, Iman niaga barang apa tuan? Okey, kita punya konsep kat sini tuan, kita lahirkan distributor, iaitu pengedar. Dekat luar sana kalau kita tengok, ramai orang impian dia jadi a pounder. Kita dah dipenuhi dengan a pounder ni. So kat sini saya develop dia orang ni jadi distributor. So apa kita buat? Setiap bulan kita akan ada macam-macam barang. Pisau cukur, minyak rambut, minyak wangi, buku, set kelengkapan kanak-kanak. So apa-apa sahaja barang yang kita rasa relevan dengan komisen diorang, dengan keadaan pasaran, dengan harga, maka kita akan nyak. Dan selalunya barang kita memang mahal. Iman sendiri memang setiap hari dia jual barang yang harga dia minimum RM700. Okey. So kita tak ada jual barang yang harga RM8, RM5, tak ada, letih. Sebab apa? Sebab apa saya train dia orang jual barang mahal? Sebab kalau dia orang nak belajar convincing, kan, dia kena jual barang yang mahal lah. Kalau dia jual barang murah, tak payah convince pun. Betul tak? Tak payah convince pun. Assalamualaikum bang.
Berapa? RM3. Orang tak bayar pitching pun. Dan untuk pitching orang barang RM3 tak berbaloi pun. 10 minit, 15 minit, betul? So macam tu konsep dia. Okay? Kita kat sini, kita jual apa Man sebenarnya yang kita belajar sini? Jual- We sell apa? Kita jual peluang. Bukan, Jual- kalau kita jual barang tu, sebenarnya kita jual barang ke kita jual apa? Jual diri kita. Kita We jual sell nilai, ourselves. nilai diri kita lah. Iman pernah tak ada ketika orang tu dia beli sebab pernah tak ada customer, aku suka lah tengok cara kau cakap ni. Berapa ni? Ada tak? Pernah? Nah, kadang kita perasan lah bila kita pitching produk kita, kadang dia tak dengar pun. Saya pernah jumpa customer, dia pandang saya atas bawah lah. Pandang bawah. Saya dah tak risau kan. Tapi kita pitching, dia dah pandang atas bawah kan. Dan dia terus harga berapa? Bila kita pelus, kita tengok dia ada potensi lah. Kita keluar besar, dia terus beli. Kita rehash, dia beli lagi. Maksudnya kita gandakan jualan, dia beli lagi. Sebab dia tengok dari segi pakaian kita yang kemas. Sebab masa tu saya pakai baju meja, masuk alang kan. So dia tengok atas bawah macam tu lah. Ada yang pernah customer saya beli sebab dia tengok semangat saya cerita. Excited kan. Sebab tu bila kita pitching ni, kita kena excited. Excited. Muhammad Rosli rindu zaman kedai ke kedai, office ke office, jual buku, kena halau dengan Pak Gad pun buat keras. Betul. Siapa yang pernah buat direct selling dia tahulah. Kan, dia tahu macam mana nikmatnya. Kena tangkap dengan Gad ni biasa. Betul tak? Imam pernah kena tangkap dengan Gad? Pernah. Kena tangkap dengan Gad. Gambar wanted. Dekat mall gambar wanted, tidak dibenarkan orang ni masuk. At least kira style lah. Kejaya apa yang gambar dia tak boleh masuk mall? Betul tak? Mana ada kejaya yang sampai tahap dia punya gambar tu kira tak boleh masuk mall? Kejaya kita je Man. Semua takut kita. Betul? Polis pun kena nampak. Dia start motor, dia jalan lah. Assalamualaikum bang. Tengok belakang bawa file pula. Dia gerak terus. Kita ni ramai orang takut dekat jalanan. Takut terserempak. Kalau turun eskalator tu, dia boleh patah balik lah. Naik pula, dia lawan arus. Tapi best lah kan. Dia excited lah. Tapi kejaya ni dia sesuai untuk orang yang dia suka explore. Kan, suka pergi sini, suka pergi sana. Hari ni makan kat sini, esok makan kat sana. Jumpa orang ni, cakap dengan orang. Orang yang macam tu dia sesuai. Tapi kalau orang yang jenis duduk lepu, suka duduk satu tempat 300 tahun duduk, tak bergerak, dia tak sesuai. Sebab tu dia kena tahu. Setiap orang tu dia kena tahulah dia jenis yang macam mana. Kan? Okay Man, so Man tengok macam ni, buat live ni senang lah? Buat live pun susah juga. Kenapa Iman tak buat live? Tak ada apa nak cakap? Tak ada apa nak cakap. Saya selalu je buat live, tak ada apa nak cakap. Tahu-tahu dah sejam. Ketika saya tak tahu apa nak cakap, ketika itulah saya tekan buat live. Teman, Iman tahu tak? Dan kawan-kawan semua, korang tahu tak guys? Sebenarnya, siapa yang cakap buat live kena cakap? Cuba Iman fikir balik. Betul tak? Siapa yang bagi apa ni undang-undang tu? Mana ada? Live sebenarnya tak cakap pun tak apa. Betul juga Contoh, cara nak buat live, tekan je butang live, tekan, kita dah live dah. Betul tak? Sebenarnya kita nak, sebab tu kena betul mindset. Kita nak buat live ke kita nak orang tengok? Ramai orang dia nak orang tengok, tu yang dia stres. Tapi kalau dia punya matlamat dia dia nak buat live, so dia takkan down buat live, dia buat je live. Okay. Okay guys, ada soalan lagi mungkin untuk bertanyakan kepada Iman. Sekarang ni Iman sekarang ni rumah menyewa lah. Menyewa lah. Boleh saya tahu berapa sewa tu rumah kat Lembah Kelang ni? 850. 850. Okay, tak keras ke? Keras lah. Tapi best lah. Sebab kita ada benda yang kita ada tanggungjawab kan. Baru kita sehari kita keluar tu pun kita akan berbanding lah dengan saya waktu bujang. Kalau bujang 3,000, 4,000 selesa. Kalau dah kahwin 4,000 pun tak boleh lah. Bukanlah kita tak bersyukur, tapi tak cukup lah kan. Sebab kita
banyak benda nak buat kan. So apa Iman tengok dari segi Iman lah, Iman segi rasa masa Iman bujang dulu. Bujang dulu Iman dah meniaga tepi jalan kan. Dengan masa Iman dah kahwin ni, apa beza dia Man? Beza dia. Dari segi attitude bila nak keluar meniaga ni. Dia macam mana lah, yang pertama lah saya perasan kat diri saya kan, lepas berkahwin ni, kalau dulu waktu bujang, kalau tengah hari kita dah apa ni, dah approach apa kan, sampai tengah hari je, sebelum Zohor tu biasa kita nak rehat, kita tidur dulu kan. Bila dah kahwin ni, dia kadang dah tak ada masa nak fikir pasal tidur sikit ke rehat kejap ke. Tak, sebenarnya kita ada tenaga kan, tapi bila mindset kita rasa macam tidur sekejap lah. So lepas Zohor bangun balik kan. Tapi bila dah kahwin, nak tidur tu pun dah tak terfikir lah. Lebih fikir kepada Sale. macam mana nak ada juga sale hari ni. Sebab income at least kena bawa balik ke kan. Sebab kita dah ada rumah tangga. Tu lah beza yang saya rasa. Tanggungjawab Tanggungjawab. Lain lah Jadi maksudnya betul lah bila seorang anak jantan tu nak tahu dia punya level kejantanan dia bila dia dah berkeluarga lah Senang ke Man bila jadi ketua keluarga ni Man? Ketua keluarga? Senang maksudnya dari segi mana? Segi komitmen ke ataupun? Cabaran. Ialah semua benda Iman bertanggungjawab betul? Ya, betul. So, bayar rumah, beli lauk, apa lauk, betul? Betul. Katil semua ada lah? Katil semua ada lah. Beli katil? Dia fully furnished. Oh, pandai lah tu. Maksudnya ambil yang dah siap lah. Iman belajar kat mana tu? Belajar dengan Tuan Azri. Tak ramai Man tahu skill tu. Betul. Ramai orang dia pergi rumah yang kosong. Lepas tu nak kena beli almari, beli mesin basuh, beli kepala banan. Betul, kita pun tak tahu lagi nak duduk situ berapa lama. Betul tak? Betul. So kita sewa je lah yang fully furnished. Kita nyak tu, lepas tu kita gerak lah. Kan? Kushairi tanya, bagaimana Iman urus masa dengan berniaga dan family? Urus masa Man. Isteri tak mengongkong ke? Contoh isteri tak kata ke, saya perlukan masa, saya perlukan perhatian. Urus masa dengan berniaga dengan family. Contoh macam Iman sepatutnya hari Ahad ni dia nak keluar berniaga, tapi bila saya call dia datang lah kan. Sebenarnya dia keluar berniaga hari ni. So macam mana Iman buat tu? Yalah selalu kalau wanita zaman sekarang ni yang bayi-bayi Iman ni, saya tengok dalam media sosial ramai pening. Ramai ingin masa bersama, ingin di hujung minggu, ingin macam-macam lah, ingin diucapi dengan ucapan-ucapan. Macam mana Iman menguruskan benda tu? Uruskan masa dengan family Pertama sekali saya rasa kebetulan kan, sebab saya memang orang yang jenis masa saya, sebab saya dengan dia dah lama kan, dah 8 tahun kan. Selama saya Percintaan. Zaman sekolah kata. Tapi saya jenis sebab kita pun dulu memang kira bukan keluarga yang kaya lah kan. Kalau saya kerja ke duit ke, saya memang utamakan adik-adik saya dulu lah. Walaupun saya dah lama dengan dia. Sebab dia tak ada ikatan apa-apa dengan saya. So tu lah mungkin dari situ kebetulan mungkin dah membina, dia dah biasa. Dia dah biasa dengan kehidupan saya. Lah bila dah kahwin dia pun faham. Rutin Iman tu maksudnya Iman kan jarang ada kat rumah. Selalu keluar berniaga dengan tim. So dia dah faham lah. Dia faham. Maksudnya dia kena faham lah. Untuk dia nak jadi pasangan Iman, dia kena follow lah. Sebab Iman kapten kan. Bukan dia yang tentukan, betul? Okey, Tuan Abdul Rahim tanya, apa next planning Iman untuk kerjaya? Apa Iman target dalam 3 tahun ni? Man. Terima kasih Tuan Abdul Rahim. Apa Man? Target Iman? Target 3 tahun ya. Saya pun dah 3 tahun kat sini. So campur 2 tahun. Kita tengok guys, berapa lama Iman ada sini? 2 tahun PKP apa semua kan. So 3 tahun target baru saya ni kalau boleh. Sekejap, sorry. Tapi sebenarnya tak boleh kira 3 tahun. Tolak PKP. Itulah bila fikirkan balik sebenarnya. Tak aci lah. Setahun lebih kan. Betul-betul hari-hari keluar direct sale baru setahun lebih sebenarnya. Sebab 2 tahun dekat apa ni? PKP lah. 2 tahun PKP lah. So apa planning Man? Saya yang pertama kan baru ni jumpa Tuan Aziz kat sini ke kan. Yang pertama nak membina lah.
So saya dah sekarang saya memang konsisten lah untuk rekrutmen. Saya post lah setiap hari ataupun seminggu tu mesti ada 3-4 kali saya letakkan post lah. Berbanding dulu mungkin 3 bulan baru sekali kan. Kita tahu silat kita kan. So kita tak membesar sebab tu lah. Tu yang pertama lah, membina kan. Nak bina pasukan? Bina pasukan. Berapa ramai? Untuk yang fasa pertama ni kalau boleh 15 orang lah. Ada 3 leader bawah saya. Dan setiap leader tu, bawah leader tu ada badis lah. Dengan 15 orang kekuatan, berapa jualan boleh buat sebulan man? Sebab mungkin ramai tak tahu kan. So dengan kekuatan 15 orang mungkin sebulan tu boleh capai 100,000 ke 150,000. Lekat. Ada juga yang capai 200,000 kan. Kahak. Bukan mudah kan buat live kahak. Minum air dulu. Ya. Biasalah kadang-kadang kita cakap-cakap. Sebab Iman tak biasa cakap. Iman selalu direct selling kan. Saya buat live. Live kadang sejam. Saya dah biasa kahak saya dia masuk sendiri. Macam Iman mungkin bangun. Mungkin Lama biasa. kan. Kadang-kadang saya soya keluar man. Iman tahu soya? Yang putih. Kalau pitching hati-hati man. Kadang-kadang customer keluar soya apa sana. Saya pernah ada pengalaman. Saya pitching customer tu. Dia cakap sini keluar putih. Saya dalam hati sepatutnya aku yang keluar soya. Kenapa dia yang keluar soya? Jadi sebenarnya soya ni dia tak tentu kan. Tapi Iman bila pitching tengok tau. Selalu sentiasa check soya. Soya. Okey. So apa maksudnya berapa ramai Iman nak bina 15 orang ahli pasukan lah. So very clear lah dalam by Disember 2022 Iman nak ada 15 orang ahli pasukan. So untuk ada 15 orang ahli pasukan, Iman kena buat apa? Kena yang pertama ni konsisten untuk rekrutmen tu kan. Rekrutmen tu apa? Maksudnya, platform dia Iman nak guna tu? Tu lah saya Facebook, IG, TikTok ni saya tengah usahakan sikit lah. Untuk naik 1,000 follower dah boleh live. Live TikTok senang sikit kan. Tak awal semua sama je kan. Okey, saya ajar kan cara main buat media sosial kan. A sampai Z saya ajar betul tak? Tapi senang tak man? Tak senang lah. Susah kan. Kadang okey maksudnya kalau Iman kata tengok saya buat live setiap hari senang lah. Betul ke tu? Ya. Kadang ada orang tengok kan senang lah dia ni buat live buat video je. Sebenarnya salah tu. Cuba buat dulu tengok. Baru korang kenal erti senang ke susah. Betul tak? Dia sebab kita kena selalu hidupkan media kita kan. Benda tu bukan senang. Sebab apa kita kena hidupkan man? Sebab apa? Supaya orang nampak kita lah. Supaya kita sebenarnya kita jual diri kita dekat media. Kadang saya jealous tengok kawan-kawan. Terima kasih Tuan Abdul Rahim 500 bintang untuk Iman guys. Thank you very much. Bintang ni Man jari saya akan bagi bintang ni. Bintang ni untuk Iman guys. Perjuangan anak muda. Okey. Macam mana Man? Kadang saya geram kan tengok kawan-kawan jealous. Yang jenis tak buat bisnes pun kerja kan. Tapi dia hari-hari story dia muncul. Kita pun tahu, dia ni hari-hari ada kan. Hari-hari story, status kadang, ada aje dia ni. Kan? Dia sentiasa muncul orang yang macam tu lagi baik dia buat dia berniaga supaya orang nampak dia kan. Kata orang yang macam tu lah kita kena jadi. Macam Tuan Azri kan selalu muncul kat status. Buka WhatsApp ada juga, Instagram ada juga, TikTok. Sebab apa? Okey, sebab apa Man tengok orang yang biasa yang dia tak berniaga, kenapa dia boleh konsisten up story? Sebab apa? Sebab dia punya intention bukan untuk jual man. Dia share life dia. Ya betul. Tak kisahlah dia membawang ke. Dia cerita pasal anak dia ke. Dia tak ada intention to make money. So bila dia tak ada intention tu dia sendiri tak stres. Jadi apa Iman kena buat? So bila Iman nak main media sosial ni, Iman kena ingat tak saya pernah ajar bila kita nak jual barang ni, bila first kita jumpa orang, kita buang agenda untuk kita make money. Buat agenda tu dulu. Sebab bila kita daripada awal kita tengok dia, kita renung dia tu pun memang nak duit dia. Betul tak? Tengok cara renungan tu pun dah nampak macam aku nak nyak duit dia. Jadi stres tau. Bila kita pitching pun orang tu boleh rasa kita ni pushy, desperate. Dia terus rasa tak selesa. So kena kawal mind dia. Tak ada hari ni aku tak kisah. Orang ni tak beli pun tak apa. Aku betul-betul nak share je dengan dia. Nak kongsikan manfaat dia produk ni kat dia. Itu je. Dia tak beli pun tak apa. Aku memang nak share je. Dia lain. Betul tak? Sama macam dulu saya pernah cakap. Kalau setiap hari kita rasa nak jumpa 1,000 orang tu jadi susah, cuba kita switch mind. Hari ni aku nak exercise lah. Nak jalan, aku set kat jam, kat handphone aku, berapa step aku dapat.
Kan aku tegur orang, Assalamualaikum. Bahasa berpeluh, tak perlu lagi ni, aku nak peluh lagi. Jumpa lagi tegur, dia lain. Sedar-sedar 3,000 dah close. Nampak? So Iman kena buat benda ni dekat team. Betul tak? Takkan saya nak ajar lagi, letih lah. So ingat balik apa yang saya buat dulu. Kan? So cuba terbalikkan minda dia orang. So kita sebagai leader ni, kita yang sebenarnya control mind dia orang ni. Kadang kita tengok, yelah, buat benda sama setiap hari. Jumpa orang sampai tengok orang pun dah muntah. Betul tak? Jadi kita kena switch mind. Okay guys, hari ni kita keluar pakai kasut jog je. Kenapa? Pakai kasut jog je. Hari ni kita nak lawan siapa capai 10,000 step dulu. Siapa capai 10,000 step, jumpa 1,000 orang, dapat RM50. Faham tak? Tiba-tiba dia balik close 2,000. Macam tu. Kita kena control mind dia. Okay. Adri Arif, macam mana saya nak follow Iman dekat social media? Saya nak follow Iman. Tak payah follow Iman, tak ada manfaat. Dia bukan posting pun. Tak payah. Buat apa? Berugi masa je. Tak payah Iman, tak payah. Kau ramai dah dulu add dia. Last dia posting 2002 kepala bana dia. Tak payah buang masa. Betul tak? Sebab apa saya nak follow Iman? Saya follow Iman tak? Saya dengan Iman, saya friend Iman tak? Buat apa? Buat apa friend dengan dia? Tak ada manfaat pun. Tak ada posting apa-apa. Betul tak? Kenapa Iman follow saya? Sebab ada manfaat lah. Itu je. Bukan sebab saya Aziz Walter. Sebab saya everyday saya share benda manfaat. Betul? Itulah indikator dia untuk apa orang nak follow aku. Jadi kepada yang tanya Iman yang media sosial, tak payah. Buat letih je. Betul. Betul tak cakap? Padahal muka Iman. Kalau tak, ini Iman boleh dapat kawan-kawan baru. Tak payah korang nak search nanti Iman apa. Korang search kat Facebook, korang search Iman, korang akan jumpa apa tau? Ceramah ustaz-ustaz atau Iman Troy, itu yang korang jumpa. Iman ni takkan jumpa. Sebab dia tak tahu macam mana meniaga. So senyap-senyap meniaga. Teh lah. Dulu baguslah tulis kan. Pada suatu hari aku keluar daripada kilang. Rupanya aku ialah sebatang pen kilometriko. Kenapa sekarang dah tak tulis? Sebab apa? Tak tahu. Sebab tak ada hasil lah. Kan tak ada hasil. Dia PKP ke itu kan. Alah banal lah. Ada lah. PKP lah, apa kena tulis lah. Dah malas lah. Tu je lah. Tapi cuba fikir, apa kena mengena PKP dengan tulis? Tak ada benda-benda pun. Jadi Iman tahu tak, Mas, sebenarnya kenapa Iman masih kat sini? Sebab Iman pilih. Faham? Kenapa saya berada di sini? Sebab saya pilih macam ni. So itu je. So Iman tahu apa Iman tak buat, Iman kena buat. Tak ada orang boleh push. Saya tadi cakap, cuba cerita kat dia orang. Saya ada ke push setiap hari? Push korang, paksa korang? Mana ada. Sebab saya simple je. Sebab saya tengok diri saya kan. Aku sampai tahap hari ni pun, daripada hari pertama sampai sekarang, tak ada siapa paksa. Jadi inilah real je. Nak capai satu tahap tu, dia mesti willingness tu, keinginan tu mesti datang daripada orang tu. Tak ada siapa boleh paksa. Jadi kalau saya paksa, letih tak? Letih. Sebenarnya Iman kena keluar berniaga setiap hari kan. Sebenarnya saya saja je. Perasaan bengang, benci, tak suka keluar feel tu, keluar berniaga tu sepatutnya develop satu rasa untuk kita ni nak keluar daripada jalanan, keluar daripada feel aku nak duduk office, aku nak jadi bos, sepatutnya. Kan? Tapi ada orang dia terperangkap di dalam dunia jualan. Tapi tak mustahil, hidup ni belum habis lagi. Untuk Iman dapat hasil yang lain, tak boleh buat benda sama. Kalau tahun lepas Mas tak pernah buat sesuatu yang baru, contoh on the recruitment. So kalau tahun ni Iman nak capai jumlah ahli pasukan 15 orang, Iman kenalah buat benda yang lain yang Iman tak buat tahun lepas. Macam mana kita boleh harapkan hidup kita berubah sedangkan kita masih buat benda yang sama? How come? Betul tak? Sama macam Iman tengok kawan-kawan Iman yang dalam team sale ni. Macam mana Iman nak rasa Iman lebih berjaya daripada diorang sedangkan Iman masih sama macam diorang?
buat benda yang sama. Tak ada buat ekstra. Semua orang keluar feel meniaga, itu je. Tak ada buat benda ekstra. Betul tak? Contoh macam saya. Saya tahu ada ramai orang meniaga kat luar sana. Ada ramai usahawan. Tapi saya kena buat benda yang ramai orang lain tak buat. Contoh, saya buat live, saya konsisten buat konten, saya konsisten buat video. Sebab saya tahu, at the end of the day, perlawanan yang sebenar adalah siapa yang boleh konsisten mendorong diri dia, dia akan menang. Tu je. Semua orang boleh tiru produk kita. Semua orang boleh tiru bisnes kita. Betul tak? Tapi orang tak boleh tiru, semangat kita orang tak boleh tiru. Kan? Sebab tu saya selalu menang, man. That's why I always win. Betul tak? Iman tak ceritalah apa benda saya buat sebelum ni. Semua champion, man. Sebab nak buat apa-apa, buat terbaik mungkin. Bukan saya macam riak ke bongkak, tak. Itu reality. Man, berapa ramai yang hari ni, tengoklah hari Ahad, man. Kita pukul 9.47 cakap depan handphone macam orang gila, man. Berapa ramai nak buat benda-benda macam ni. Tak kisahlah 129 orang, tak apalah. Tapi berapa ramai yang dapat input, dapat manfaat, dan lepas ni akan ada orang tengok. Sekarang ni, di kala hari Ahad, semua orang berlepak-lepak, chill-chill, kita muncul, man. Faham tak? So kita lawan, kita muncul, kita tak buat benda sama macam orang lain. Faham? Tu dia. Okay, so ada lagi guys soalan. So saya harap kita punya sharing hari ni menjadi satu kesempatan. Saya Iman kata bintang untuk Iman 200 bintang, man. Nampak, man? 200 bintang, man. Firdaus Akasha, sampai tertidur saya mendengar perbincangan hari ni, tuan. Firdaus, Tuan Firdaus, empaskan handphone tu, tuan. Macam mana? Maksudnya saya punya, adakah suara saya ni terlalu merdu, tuan? Sehingga kan saya cakap pun tuan boleh tertidur. Man. Sampai tertidur Tuan Firdaus. Padahal dia cakap je, belum nyanyi lagi. Lainlah saya menyanyi. Contoh saya nyanyi satu lagu, Iman satu lagu. Kalau kita nyanyi, orang tertidur, mungkinlah ya. Ini cakap pun tidur. Bayangkan, maksudnya merdu, isbah. Syah Iwan Isbah Iman. Tuan Syah Iwan, okey tuan. Okey guys, kepada kawan-kawan yang tonton, adakah apa-apa mungkin soalan nak tanya Iman ataupun perbualan? Tuan Syed Imran, okey tuan nyanyi berduet, tuan. Tidak betul, tuan, merdu hingga terbuai ke alam mimpi. So, okey, kalau macam hari Ahad, Iman selalu rutin apa? Biasa Ahad, lepas hantar wife tu, kadang saya berniaga seorang hari. Seseorang? Sebab alang-alang kat Bangi, kat area Bangi kan. Kadang-kadang tak berniaga, macam tu lah. Tapi macam ikut keputusan. Tapi macam mana? Yang saya tak faham lah. Kalau Iman tengok di kalangan kawan-kawan kita, yang dia tak ada apa-apa lagi, okay? Dia belum capai, tapi dia ada masa untuk relax. Macam mana tu? Saya tak boleh brain tau benda tu. Tapi saya tak adalah paksa. Sebab saya masa saya muda remaja, ketika hidup saya tak ada apa-apa, financial stress, saya tak ada, man. Hari Sabtu Ahad tak ada, kerja pagi sampai malam. Saya memang, itulah saya rasa, alhamdulillah, saya rasa senjata saya rajin je lah, kan? Sebab tu saya tak risau dengan orang lain. Sebab saya tahu ramai orang malas. Simple je. Dan the sad part is, nak jadi rajin ni tak ada siapa boleh. Pergilah surkus daripada apa ni, Basket and Robin ke, kau pergilah jumpa Robert Ajmain ke, kau pergilah cari mana-mana sipu-sipu semangat ke, tak ada orang boleh bagi keluar jadi rajin, guys. Tak ada siapa. Diri sendiri je. Itu yang best. Saya rasa best sebab benda tu. Sebab akhirnya yang akan menang adalah orang yang boleh push diri dia. Sebab tak ada penawar. Faham tak? Dia tak ada macam, okey, minum jus toge ni supaya rajin. Tak boleh. Kan? So Iman dapat sesuatu ke perkongsian kita hari ni? Dapat ODG. ODG. Lama tak tengok ODG kan.
Fakrullah, Alhamdulillah. Iman boleh share apa mindset Iman untuk sentiasa konsisten buat sale? Man, apa mindset Man? Mindset. Konsisten buat sale. Konsisten buat sale. Tuan, saya jawabkanlah. Saya tak tahu lah Iman punya jawapan. Tu jawab tu. Mindset Iman. Apa ni? Konsisten buat satu, kat sini kita memang tak ada gaji lah. Kita memang base commission lah. So memang itulah makanannya memang sale lah. Sebenarnya bukan ada mindset apa pun. Tak ada pun. Dia orang ni tak ada gaji basic. Tu nak mindset kepala bana apa? Dia tak ada mindset. Tak meniaga, tak makan. Mindset apa lagi? Itu je. Dia bukan pasal mindset, bagaimanakah untuk konsisten. Tak ada. Kau nak bagi orang kau konsisten, kau buang dia punya jaminan tu. Kau buang dia punya gaji basic. Kau tak ada sale, kau tak makan. Confirm dia mindset ke, pelauk ke, tak ada. Dia memanyaknya. Itu je. Korang meniaga tu gaji basic ke? Patutlah. Tak ada sale tak apa. Gaji kerja ada. Betul. Dia meniaga saya sambil. Betul. Alamak, tak ada semangat lah untuk push diri. Saya memerlukan mindset untuk konsisten. Tak apalah, gaji kerja ada. Tak apa. Letih lah. Dapat Tuan Fakrullah. Jauh ni Tuan Fakrullah ni Tuan. Amin. Apa ni? Amin pula. Man, daripada Brunei. Ialah sebab nama Fakrullah. Kat Malaysia tak ada. Macam Tuan Syed Imran ni. Dia, Tuan tahu, Iman tahu yang Syed Imran ni daripada mana dia tengok live ni? Daripada Arab. Said. Mana ada orang Malaysia nama Said? Arab, daripada Arab. So Iman, bayangkan, itu kelebihan kita buat live. Kita boleh capai seramai mungkin orang di mana-mana berbekalkan sos top up je. Sos top up. Tadi saya sos top up je. Sos top up, tekan live, ini pakai internet ni pergi sana. Lepas tu ada mic satu, rap, kita boleh sampai satu dunia. Tuan Syed Imran, salam dari Yaman, nampak? Assalamualaikum, kaifa halak Tuan Syed Imran min alam han aimi al-isbahi al-estaplanta wal fadang fasirun tumpuk estaplanta. Okey. Kita diam, nampak? Ada ketika kita diam kan? Tapi kita sedang live. So tak apa. Bukan live ni kena terus cakap. Betul tak? Macam kita tiba diam. Diam lah. Kita diam lah. Saya tengok Iman je. Itu pun kita masih live. Nampak sebenarnya live ni semua tak susah, Man. Betul tak? Macam Iman, senang je, angguk je. tak banyak modal, angguk je. Angguk, lepas tu senyum, angguk senyum. Mudah. Siapa cakap susah? Allah, letih betul lah. Okey, tengok saya cuba satu benda Pak, saya tinggalkan Iman seorang. Cakap dengan dia orang, Man. Cakap dengan dia orang. Terima kasih. Kita masih live lagi Terima kasih Tuan Fakrullah. Star. Saya tak pandai menyanyi. Suara tak apa nak okey. Saya cerita sikit lah. Saya mengambil peluang lah untuk berkongsi pengalaman saya membuat bersama Azri Water ni. Gelap pun boleh. Boleh buat sale sini pertama sekali saya ingat kali pertama saya berjumpa Azri Water ni pertama kali buat direct selling ni. Saya cerita sikit pengalaman saya. Memang agak sukar lah. Sebabnya saya bukan orang yang
saya jenis pemalu sikit lah kan. So bukan jenis orang yang ramah. Tapi dengan Alah, skill- boleh lah ulang-ulang. Cakap ulang-ulang boleh lah. Ha. Terkotang kanting tinggal seorang-seorang. Terkotang kanting. Alah, itu je dia boleh cakap. Ulang-ulang. Ulang balik. Saya sebenarnya. Baru tahu keras tak keras hidup ni. Okey. Yang korang cakap sangat, senang lah. Aziz Walter cakap live je lah, senang. Tadi macam mana, Man? 20 saat dah saya tinggal. Macam mana? Biru Kotang ke? kanting, biru. Kan mudah buat live ni. Okey. Saya tinggalkan lagi. Soalan lah, kita buka soalan lah. Mana kita boleh jawab. Sekarang ni apa? Tak nampak lah. Apa challenge Iman yang boleh stop Iman dari terus buat bisnes ni? Dan apa solution Iman untuk Macam baca. Baca. Soalan. Dia sebenarnya kan cara dia